Okay, now kita masuk pada conservation of mechanical energy. So it said that here energy can be transformed from one to another. So energy ni kita boleh transform from one energy to the next energy. Contoh kinetic energy kita boleh transform kepada potential energy, ataupun daripada potential energy kita boleh transform kepada elastic energy. Mana-mana pun boleh based on situasi lah. Dan this one is principle of conservation of energy. In any transformation of energy, the total energy will always remain constant. So kalau dia tanya principle of conservation of energy ni apa, so this one lah, ataupun awak boleh jawab macam ni. So this one something like this. E initial bahagi summation, E initial bahagi dengan E final. Bermaksud dia total energy initial sama dengan total energy final. Okey, boleh jawab macam ni juga. Ataupun buat equation ni tulislah E1 tu energy initial and EF tu energy final. Dekat sini kita pun dah belajar, awak mesti dah pernah dengar lah yang energy cannot be destroyed. So energy hanya boleh dipindahkan daripada satu function, satu jenis ke satu jenis yang lain. So kita ada satu type of conservation of energy, conservation of mechanical energy, tapi kita ada dua conservative force. Kita ada dua type of force. Alright, saya tahu awak dah buat eksperimen 4 tu, awak ada yang terkeliru. Kenapa? Non-conservative force pun boleh jadi conservation of energy. So, conservation of energy ni, it state that in any isolated system, ataupun, bukan isolated system, sekejap. In any condition, energy tu tak boleh destroy. Bermaksud, energy initial is equal to energy final. So, ia terbahagi kepada dua. Satu, apabila ada conservative force sahaja. Conservative force sahaja. Okay. Ada conservative force sahaja. Yang kedua, dia wujudnya, wujud apa? Wujud in English, tak apalah. Wujud non-conservative force. Okay. So, before saya baca semua-semua ni, saya nak perkenalkan dulu apa itu conservative force dan apa itu non-conservative force. Right? Okay. Okay, let's see. In a condition, kita ada macam ni. Kita ada what we call inclined plane. Kita ada, this one is something like this. Conservation force. Conservative force. So, apa yang ada kat sini, conservative force, by definition, dia adalah force ni, kalau kita tengok work done by this force, not depend on the path. So, kat sini tak ada energy loss to the surrounding lah. Dia akan convert from one to one force. So, contohnya adalah gravitational force. Gravitational force. Alright, let's see. You have a box here. You move it to upward. Okay, awak pindahkan dia ke atas ni. Bila awak pindah ke sini, kita ada satu mg. So, mg. Kat sini pun akan ada mg. Alright. So, kat sini H initial. Kat sini adalah H final. So, let's see here. Awak akan dapat delta UG awak. Gravitational force kan. Awak akan dapat UG awak bersamaan dengan mg delta H. Ataupun mg H final tolak mg H initial. Contoh kat sini awak naik lift. Naik lift kan dia straight macam tu sahaja kan. So, let's say you, what we call, awak naik tangga. Okay, awak naik tangga. So, you start from the same level. Okay, awak start kat sini. Lepas tu, awak naik tangga. Macam ni. Okay.
Naik tangga, lepas tu tangga kan dia ada macam patah balik tu kan. Dia naik, lepas tu kita set corner balik tu kan. Dia naik macam tu. So dia naik balik. You have your final position dekat sini juga. Tapi path awak yang berbeza. Path yang pertama awak naik lift. So straight upward sahaja. Awak punya X awak. Untuk yang purple ni awak naik tangga. So X awak something like this. Lepas tu something like this. Ini awak punya path lah. Awak punya path. Tetapi kalau kita kira delta G untuk yang purple ni. Delta UG untuk purple ni. Kita masih consider MG delta H. Sebab dekat initial, H dia dekat sini. Dekat same level. H final pun dekat same level. So you will get the same thing. Jadi work done dia ataupun the total potential energy ke, dia punya energy tak berubah walaupun dia guna jalan mana pun. So kalau awak start from here, awak jalan, lepas tu turun balik, lepas tu naik balik, lepas tu turun balik, lepas tu patah balik, so awak sampai kat sini. Still lagi dia punya final dia sama kan? Final dia sama, dia hanya depend on ketinggian. Jadi dia punya path tu takkan effect. Path dia takkan effect awak punya work done. Now kita tengok pula pada non-conservative force. So non-conservative force, contoh non-conservative force adalah friction. So non-conservative force. Okay, non-conservative force. Okay, so kalau conservative force, dia not depend on path. Bermaksud kat sini work non-conservative. Kalau conservative, not depend. Kalau non-conservative, dia akan depend lah. Work done by the force depend on path. Right? Contoh dia adalah friction lah. So one of the example yang kita akan guna in this topic selalunya friction, sama ada dia friction dekat surface ataupun dia friction dekat air drag, udara kan, friction bila dia langgar udara. So kita akan depend on this friction. What happen here is the initial energy yang dia dapat, friction akan tukarkan that energy to heat energy ataupun sound energy. Okay, kita katakan energy ni energy lost to the surrounding. Energy lost to the surrounding. Right? Okay. Contohnya kat sini. Awak ada, let's see, this is your table and you have books here. This is position A. Dia cakap this is position A. Buku ni awak bawa dia ke position B here. Awak bawa dia ke position B here. So this is position B. Bila awak bawa dia ke sini, kita akan consider friction je. Kita akan consider dia friction. Kita nak tengok friction saja. So friction akan melawan awak punya pergerakan. So let's see. Awak jarak antara A dengan B ni adalah 1 meter. Jarak dia 1 meter. Dan friction kat sini adalah 10 Newton. Okay. Dan awak akan dapat works from A to B bersamaan dengan F darab dengan S. S from A to B. So you can see that here you punya friction adalah 10 darab 1. Okay. Dan awak punya work done by the friction adalah negatif. Negatif 10 joule. Okay. Now let's see. You take your books. Ikut jalan jauh. Okay, awak lalu atas ni, awak pergi point C. Lepas tu, awak pergi point D. Awak patah balik point B. So, let's see satu jarak ni adalah 1 meter. 1 meter, this one is 1 meter. So, awak pergi kat sini. Bila awak ada kat sini, your friction masih lagi melawan awak punya pergerakan. So, awak ada 3 friction. This is path 1. This is path 2. So, untuk path 2, awak akan ada work total awak bersamaan dengan work done daripada A ke C tambah dengan work done daripada C ke D dan awak akan ada work total daripada D
ke B. Alright. So each of this is, this one is negative F, darab S is C. Yang ni negatif F, S darab C D. Yang ni negatif F, darab S D B. Let's see, awak akan ada this one 10, this one 1, negatif 10, 1, negatif 10 darab 1. Kalau awak lalu jalan jauh, awak akan lost energy sebanyak 30 joule. Kalau awak lalu jalan dekat, awak akan hilang sikit je lah tenaga. That means awak punya friction ni, energy lost by the friction ataupun work done by the friction, dia depend on path. So that is non-conservative force. Alright, boleh faham? Tak faham, sila tanya.